Okey, ni rumah pakcik ni, bila kilat hentam dia tendang kan. Dah banyak kali dah sampai barang elektrik dah rosak kan. Yang terbaru kitchen apa yang rosak je? Dia punya hood dia. Hood rosak. Lepas tu ni pakcik power saver ni semua rosak tiga-tiga. Atas 3 lagi. Atas 3 lagi lah. 6 dah rosak. Ha. Ini 1000 lebih satu. Berapa pakcik beli? 1,500. 1005 satu. Okay, mesin jaket Farid. Okey. Sekarang ni pakcik, pakcik lupa tengok balik. Ni, kontraktor pasal 5 tahun lepas. Pakcik boleh 5 tahun kan? Ni RCB 300, tak boleh pakai. Dalam buku ST pun salah. Dalam buku ST pun, Suruhanjaya Tenaga punya buku pun dah terkata benda ni tak boleh pakai. Dia 300, dia untuk tak nak trip. Dia bagi 300 dia untuk tak nak trip. Tak nak trip lah. Dia tak nak trip. Bila agaknya bila kilat tendang-tendang nanti pakcik akan panggil dia balik. Jadi bila earthing dia resisten tinggi, resisten earthing dia tinggi, tapi saya tak jumpa earthing pakcik, tak jumpa dah, mungkin pakcik dah tile. Bila resisten tinggi, dia pakai benda tinggi. Jadi bila kilat hentam dia tak trip atau dia lambat trip. Jadi bila kilat tu hentam lebih, dia nak tunggu 300 lebih kilat baru dia akan trip. Jadi kalau kilat sekat masuk sikit-sikit, dia tak trip, dia hentam balik trip. Ataupun kalau dia rosak pun dia trip kan. Tapi dia dah rosakkan balik trip dulu baru dia tendang. Tapi kalau pakai 100, maksimum 100. Kalau pakai 100, kilat tu masuk lebihnya 100, pop dia tendang. Tak kena lah. Nanti saya cek dulu RCB ni. Saya tunjuk ke pakcik. Ada alat tu, ada meter dia. Ini tu benda dari segi apa tu TNB memang ada undang-undang lah. Ikut dia ST kita dalam Malaysia ni yang paling berkuasa elektrik Suruhanjaya Tenaga ST. TNB, Mahbayu Engineering, syarikat saya, TNB, JKR, apa semua syarikat elektrik semua berada di bawah ST. Undang-undang dia. ST menetapkan tak boleh pakai 300, tapi orang ni pakai 300. Ini kalau tak nak trip dia pakai. Okey, tak Dia apa. maknanya kalau datang lightning, atau lightning only 300 above dia trip. Patut dia kena trip dulu. Tapi dia tak trip, dia lepaskan kilat ke dalam rumah dulu, baru dia trip kemudian. Masa dia pop, dia trip tu, baru kita rosak dulu. Kita nak biar dia pop, dia trip, baru elektrik tak rosak. Yalah, terus off kan. Tapi kalau pakcik tukar 100, biasa kalau kilat hentam dah bertahun-tahun, dah 5 tahun, kilat selalu hentam, wiring akan rosaknya. Nanti saya akan cek kejap lagi. Jadi kalau pakcik tukar 100, masalah dia nanti kilat ke tak kilat ke, dia tendang dah mengganggu. Ya? Tak mau nak macam tu. Sebab customer ramai tak mau macam tu lah. Wireman tukar 300. Sekarang ni berapa atas? Ni 300 tak ikut spek ni. Ramai electrician, ramai wireman, ramai customer dia tak suka trip, dia tak nak trip. Jadi wireman dia ambil jalan mudah, dia pasang yang besar. Jadi bila kilat kecil-kecil dia tak tendang. Tapi bila kilat kecil-kecil dia tak tendang, dia hentam barang elektrik. Sikit dia hentam. Lama-lama bila sampai yang besar, tu yang rosak barang elektrik. Benda ni memang untuk trip. Okey, sekarang dia kalau letak 100 kasih asyik trip. Itu saya cek dulu. Tak, patutnya dia kena buat masa rumah ni baru siap. Masa rumah ni baru siap, wiring dah buat, dia tukar 100. Masa tu dia trip, baru dia akan tambah earding. Dia akan buat cara, dia akan repair ikut kesesuaian. Tapi sekarang ni kontraktor yang ni dia ambil jalan mudah, dia terus tambah 300. Dah lepas 5 tahun baru cik panggil saya. Kemungkinan besar wiring dalam rumah ni banyak dah short. Nanti saya cek satu-satu. Kalau tak short tak ada masalah. Kalau dia short, nanti kilat ke tak kilat ke, hujan tak hujan, dia akan tendang je kacau. Dia tendang baru dia tahu wiring dah short. Dia nak bagi selamatan. Yang punya alat ni saya nak test. Alat ni function ke tak function. Okey makcik. Pakcik ni plug kat mana? Plug. Plug saya Plug ada plug yang jauh sikit. plug sini ada. Plug dekat sini. Saya ada tahu. Jauh sikit. Jauh. Sini ada sini. Mana? Sini ada ni. Ni boleh. Dia nak pattern je. Okay, sekarang wiring pakcik ni okey. Dua lampu menyala. Pakcik pakai sekarang ni 300. Nampak dah 300 ni. 300. Tapi saya tak boleh test pakai ni sebab tak ikut peraturan. Maksimum 100. Jadi saya akan pakai 200. Sebab meter ni tak ada 100. Ni digital, yang analog ada 100. Ni digital 200. Yang paling tinggi kita pakai ni. Okey, jadi bila saya tekan, sekarang auto RAM. Bila saya tekan ni, pakcik punya RCB dia kena trip kurang 100. Saya tekan 160, 200. Nampak? 200 dia tak trip. Maksud kalau kilat tu hentam, dia lambat trip.
Okey, sekarang kita pakai accurate. Pakcik pakai sekarang 300 kan? You kan tak perlu check. You kan dah salah dah, tak perlu nak check. Sebab pakcik kena tukar dah sebenarnya. Tapi saya check jugalah. Okey, 300. Dia kena trip kurang 300. Kita Farid. Okay, clear. 240 baru trip. Hmm. Dia tulis 300 kat situ. Tapi kalau kilat hentam, kilat tu melebihi 240 baru dia tendang. Kalau 240 tu dah banyak dia masuk. Dia dah pergi ke mana tak tahu. Ke atas, ke tingkat 3 tak tahu. Dia dah pergi ke dapur. Patutnya dia mesti trip kurang 100. Jadi Kalau cakap asyik trip je lah. saya kena saya check. Trip je, rosak juga saya punya komputer, saya punya benda-benda lain tak? Kalau trip aja pun ambil masa lah on kan, janganlah trip on macam tu. Dia sebenarnya takkan boleh macam tu kalau masa baru dia buat betul. Ni dia kena benda baru tu kena buat betul. Ini benda baru pasang, dia pasang itu yang besar. Silap kontraktor 5 tahun lepas. Tapi kita check dulu. Ada alat dia. Nanti dah check baru kita tahu. Power saver ni sini. Okey. Power saver ni video tu tengok pakcik punya rujukan Okey, power saver ni yang ni bila onkan aircon banyak-banyak, okey, dia akan bantu bagi sedikit penjimatan. Tapi bila dalam keadaan pakcik pergi kerja, makcik pergi kerja semua, rumah tak ada orang, pakcik offkan aircon, offkan barang-barang yang ada Tapi kapasitor, dia akan nampak dia naik 2.6 24 jam. Betul saya kata kebanyakan rumah customer saya bila pakai power saver ni bil akan melambung. Okey, yellow pegang. Thread ni yellow Fred. 25 ni yellow face. Saya dah off dah semua. Nampak? Macam plug switch semua dah off atas lampu. Semua dah off. Plug dah cabut. Okey, plug dah cabut. Kipas, lampu semua dah off. Kita nampak 2.6 Ni yellow, ni blue. Nampak dia naik. Dia belum cas. Nanti dah cas dia akan naik. Pegang Umi. Okey, red. Macam ada 9 kan, power saver. betul. Nampak tu, dia naik. 2.8. Blue. Farid blue. Ya, red. Ni belum cas lagi. Yang blue dia belum cas. Bila pakcik off semua, ini macam aircon 100 power. Maksud kalau pakcik pakai 9 biji. Bayangkan pakcik on 1 horsepower aircon 5 time betul 9 biji 24 jam. Jadi nampak tu cara dia. Sekarang contoh saya cabut. Farid tak fokus, cabut 29 kan. Okey, ni pakcik letak balik ni. Okey, sekarang saya cabut ni. Saya cabut. Tengok apa? Kosong. Nampak tak? Faham tak? So maknanya tak payah guna. Bukan. Power saver ni bila tak pakai, bila sebenarnya tak sesuai, saya tak syorkan benda ni. Benda ni banyak bagi saya benda ni tak betul. Ni bukti, tunjukkan bukti. Tapi biasanya ada kilang-kilang pakai sebab apa? Syarikat besar-besar pakai sebab dia pakai mesin besar. Mesin tu ada kapasitor. Bila pakai mesin tu besar, dia dapat membantu. Macam kalau pakcik pakai aircon bagi 24 jam, aircon tu power dia kuat. Okey, dia boleh bantu. Tapi bila pakcik dah offkan aircon, kena offkan je ni. Cabut. Off, jangan tinggal situ. Off, cabut. Sebab dia ni ada discharge. Lepas tu soket plug ni bukannya semuanya okey, kadang-kadang ada leakage, banyak je ada leakage. Bila pakcik offkan switch, bila ada leakage, dia power dia tu akan masuk juga. Faham. Nampak bukti tunjuk bila saya cabut dia jadi kosong. Bila saya pasang balik, okay, saya pasang balik. Nampak dia naik balik. Mana jimat ni? Saya checker biar tunjuk pakai proof. Pakai technical proof lagi senang orang faham. Ni banyak orang bayar ni 24 jam. 9. Pakcik nak ada online kan? Okey. Jadi yang ni kalau pakcik nak pakai dia beli 1,500 biji kan? 1,500 biji. Tak 300. 300 biji. Benda ni pengalaman saya tak membantu pun untuk jimat elektrik. Tapi kalau pakcik percaya, pakcik kasi ada kesan, kalau masa on aircon banyak-banyak, boleh pakai. Tapi make sure pakcik on aircon ni. Aircon ni contoh red face. Messi kat sini plug red face. Jangan pakcik aircon tu red face kan, red yellow blue kan. Jangan aircon sana. Tu aircon sana Farid. Contohlah. Contoh aircon tu red face. Red face. Pakcik pakai ni kat yellow. Tak jadi dah. Bil akan melambung.
Oh, kita tak tahulah tu. Ni saya bagi tahu. Jadi, pakcik pakai aircon banyak-banyak boleh pakai. Pakailah cuba. Pakcik kata dia lepas pakai ni bil jimat kan? Turun bil kan? Tak Bil tahu turun lah. tak turun? Sebab masa kami pakai dulu tu kami tak duduk sini tau. Masa the first time tu. Okey, jadi ikut ke pengalaman saya, customer saya pakai ni bil melambung. Oh, ya ke? Tapi kalau pakcik yakin bil masih jimat, kalau pakcik pakai aircon boleh pakai dia. Bila aircon tu off, cabut dia. Cabut dia. Okay. Tengok macam mana dulu. Tapi kat bawah ni memang banyak pakai ni. Betul. Sebab Ah. ada budak kan. Jadi, tapi rasanya pakcik ada 9 biji, 3 tingkat. Bukan semua pakai aircon kan? Kalau pakai aircon, ikut saya tak galakkan. Tapi kalau pakcik tak yakin dengan saya, cubalah. On aircon, pakailah dia. Tapi bila off aircon, kena cabut dia. Kalau off aircon, power dah kurang, tak cabut dia, nampak tak dia naik tadi berapa? Sekarang kosong. Faham. Faham Banyak kerja sikit lah. Tapi bagi saya, saya tak cak syorkan. Jangan pakailah. Ini bagi saya ni, merepek je benda ni. Sebab saya buktikan dengan teknikal barang ni, 4,601. Fluke ni satu dunia pakai. Maksudnya, professional tool. Satu TMB, Suruhanjaya Tenaga, siapa-siapa tak berani nak pakai meter saya. Brand dia. Dia bukan cap ayam. Tapi kami pakai aircon selalu. Jadi Kalau kami pakai pakai aircon, lah. try lah pakai ni. Tapi kalau buka aircon, cabut. Tapi saya takut, kalau aircon power pakcik dia tak boleh support, pakcik pakai aircon, campur yang dia punya power lagi, berganda macam kena bayar. Terpulang lah, cik pilih sendirilah. Saya bagi pilihan lah. Kalau rumah saya tak pakai benda ni. Aduh, nanti saya dah pasang solar je lah. Nasib baik saya punya air panas solar. Okey cik, pagi nak ada meeting. Tak apa boleh cakap dengan ni. Saya rasa ini tak termasuk dalam skop job saya. Saya tahu cek kilat je tadi. Tapi tolong jugalah. Yang atas pun saya sama juga. Saya rasa sama juga atas. Saya onkan macam biasa. Makcik dah rekod kan? Saya onkan macam biasa. Pakcik pasang earding dulu tengok macam mana. Sebab shorting ada, bawah aja ada 4 shorting. Kita dah cabut plug, dah cabut semua. Kalau tak cabut equipment, mungkin equipment tu yang ada leakage. Tapi equipment dah cabut. Dan ada shorting, maksudnya plug, wiring ke plug tu saja. Plug cuma ada problem. Makcik buat earding dulu. Kalau ada punya shorting tu under limit, dia takkan trip, dia boleh bertahan. Tapi pakai dulu. Tapi kalau lepas dia buat earding, dalam seminggu dia tenang, sebulan ke tenang, maksud dia dah over limit. Makcik kena wiring balik mana yang shorting. Kalau rasa tak ada bajet, tak nak rumah kotor-kotor wiring, jangan pakai plug tu, pakailah plug lain. Pakailah plug yang lain. Detour lah pakai. Pakailah plug lain. Plug banyak kan di rumah ni. Jangan pakai plug yang shorting tu. Jadi apa hal pun nak tahu jadi tak jadi, kita buat praktikal, kena pasang earding dulu. Ini teori, ini memang praktikal saya buat. Tapi dia ada limit. Sebelum dia over limit, kita tahu dia over limit ke ada limit tak tahu. Dah pasang earding nanti boleh tahu. Cik pasang earding, insya-Allah lepas tu kita tengok macam mana. Kalau dia boleh, kalau tak trip, rezeki lah, pakailah dulu. Tapi kalau dia trip, kita carilah mana problem dia.